Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Alamul Akhir, Alam Akhirat. Ada 1-2 siri je lagi insya-Allah. Sambungan kita dalam bab Al-Jannah. Bab yang menyebut tentang syurga, sifatnya, pintunya, nikmatnya, makanan dalam syurga, menu-menunya ada belakang. Sambungan kita pada kali ini syarab, iaitulah minuman ahli syurga. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang ta'am. Makanan dia tu macam-macam makanan ada kan. Ada buah-buahan, ada daging, ada makanan yang masyhur. Permulaan hidangan awal ahli syurga ni dia panggil ziyadatu kabidil hut, hati ikan. Jangan main ikan ni bisa rupanya. Kemudian sambungan kita iaitulah minuman ahli syurga. Ahli syurga ni dia minum apa? Kita pun nak buat menu. Nak buat menu bolehlah ambil nama je lah. Kalau nak kira minuman dalam syurga tak kira apa kita. Min tamami na'imi ahli jannah, di antara sempurnanya nikmat ahli syurga itu lazatnya minuman dia. Allahu akbar. Dia minum tu seronok ya, bukan kerana lapar, kerana dahaga, minum suka-suka nak menikmati. Kan? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan yang telah kita bincang itu dalam kuliah subuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. 'Aynan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Innal abrar, orang baik-baik. Al-abrar ni mana orang hak baik, orang hak juh, orang hak bahagia. Apa dia minum? Yashrabun, minum daripada kas. Kas tu makna cup. Minuman macam piala tu. Gelah kaki kecil. Itu dia panggil kas. Hak ada minuman dalam tu. Minuman dia tu arak. Arak dalam syurga tak mabuk, sedap. Bukannya khoya. Minuman itu kana mizajuha kafura, bercampur dengan kafur. Kalau kafur atas dia dalam minum, putus jalan perut lah kita, kan? Mana boleh. Kafur yang dalam syurga ni, dia, kalau kita tengok tafsiran ulama luar, ulama itu ni, dia kata kafur ni satu benda yang melekat. Macam kita minum ni air batu campur, ABC ni. Kan? Batu tu putih lagu tu, letak minum air tu merasa sedap. Tu. Tambah cendol pula. ABC cendol pula. Tapai lagi. Naik atas dunia pun tak mudah dah. Ini mizaj campur dengan kafur. Kafur terbentuk lagu tu lah dia. Lebih kurang lah gambaran yang dibuat. Dalam buku ni ada gambar tapi kita tak nampak. Kalau tunjuk pun tak nampak, kecil sangat. Dia panggil. Jadi anda tengok gambaran itu macam air batu campur ABC tu. Jangan kata ABC syurga tak ada. Ini gambaran nak suruh kita khayal, sedapnya minum ni, kan? Allahu ainan yashrabu biha ibadallah, mata air yang terpancar keluar, nak minum lagi, macam mana? Semuanya ada belaka, masya-Allah tabarakallah. Tempat kita duduk ni air terjun ada, air keluar. Yufajjirunaha tafjira, makna air yang terpancar keluar daripada mata air yang bersih. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ada satu lagi campuran, dicampur tadi dengan kafur, yang ni dicampur dengan zanjabil. Zanjabil ni kalau atas dunia ni halia. Minuman campur halia, sedap tak? Teh tarik campur halia katok, sedap. Titik halia kat tu. Bahasa Kelantan halia katok tu mana? Halia ori tu ambil daripada dapur tu. Kita pukul dia masuk dalam tu. Sedap. Kalau halia hok campur siap dah tu dia tu manis pelik. Ini sedap. Ini Allah Taala gambarkan minuman ahli syurga supaya kita, sebab apa dia sebut nama ni?
Sebab apa nama zanjabil disebut dalam Quran? Kenapa? Dia kata kerana kanatil Arab. Orang Arab ni kalau sebut minuman teh, minuman campur halia ni macam satu minuman menu istimewa bagi dia. Zaman dia tu, zaman kita hari ni macam-macam lah. Yang pentingnya Allah Ta'ala gambarkan kepada mereka pada turun ayat ni, memikir minuman ni tara ni sedap. Baru nampak kan. Kemudian dicampur, campuran. Kalau kita kat koktel, koktel, jus, campuran zanjabil, kafur. Sebab apa? Sebab zanjabil ni dia bau dia sedap kan. Tayyibur raihah, bau dia sedap gitu ni. Dia pun ada panas-panas sikit, hararah, campur dengan air sejuk, Allah muktamad. Dan dalam Quran Allah Taala sebut wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah Taala beri pada mereka minuman syaraban tahura, minuman yang bersih, yutahhiru al-batin. Air ini telah menyucikan batin ahli syurga. Tak ada lagi sifat hasad, sifat dengki, sifat nak marah orang, sifat serabut, tak ada. Allahu Akbar. Tuhur, bersih juga daripada segala kotoran, tidak ada nama je araknya tapi tak ada mabuk, tidak ada bawa kereta langgar orang macam tempat kita ni kan. Itu dia panggil gambaran minuman. Maka berapa nama dalam Quran tadi? Mizaj, air yang campur dengan kafur, air yang terbit daripada yufajjirunaha tafjira, yang keluar terpancar, air yang dicampur dengan zanjabil, kemudian mata air dia ainan fiha tusamma salsabila, mata air dia nama salsabil, makna air bersih, air mineral yang sangat bersih. Berapa dah? 4 dah. Allah Ta'ala sebut lagi syaraban tahura, minuman yang bersih. Masya Allah, tabarakallah. Dalam hadis dengar cerita ni, menarik ni tuan-tuan dan puan-puan dengar. Daripada sahabat Nabi, riwayat kata Abdullah ni, dia kata innar rajula min ahli jannah. Orang ni, orang duduk dalam syurga ni, duduk dalam syurga, dia duduk relax dengan isteri dia. Macam kita lah, relax duduk dengan isteri, dengan zaujah. Pelayan, wildan, wak mari, minuman. Minum apa nak minum? Wak mari minum yang sedap, tanya, tak minum masing-masing. Kita minta ni, isteri pula minta zanjabil ke apa minum. Lepas dia minum air, summa yaltafitu ila zaujatihi. Dia apa sudah dia minum, dia paling ke bini dia. Dia kata apa? Laqad izdatti fi ainai 70 dhifan hasanah. Lepas kita minum air ni, aku tengok adinda bertambah 70 kali cantik daripada kau comel. Kau nak agak kita. Kita ni minum air dengan bini, bukan nak puji bini, kau duk main mengamuk. Bahasa jenis buat air tak erti. Dia buat sendirilah, berasa tak sedap kan. Marah ke bini ni pula dah. Jangan. Dia susah-susah buat air, kita pergi duduk komen pula. Cuma satu pantang. Seorang pendakwah ni dia kata kalau kita nak puji makanan yang isteri kita buat, kena siasat dulu betul kau dia buat. Takut dia order mari COD. Penat kita puji orang lain. Ada satu orang ni cerita dia. Dia pergi kursus keluarga bahagia. Jadi penceramah tu kata kalau isteri buat makanan kita kena pujilah. Baru dia berasa segar sikit. Dia balik ni nak laksana hak ilmu dia belajar tu. Dah, engkau belajar ni nak laksana. Kebetulan ada kek, ada kuih. Dia makan bismillah makan. Sedap hak adinda buat ni. Memang menarik sungguh. Bini dia kena kau puji, bini dia makan masa muka. Lagi dia puji, lagi mana pelik. Penceramah tadi tak tipu aku ke mana ni? Nah, kata suruh puji. Lepas dia puji-puji tak jadi, bini dia cekak pinggan mari. Dia kata, abang, 20 tahun dah saya duk masuk kawak, tak aja puji. Sudah dah lah. Suami dia ingat kau, rupanya nak marah lah puji. Selama kini tak puji, kan? Kuih betul ni, hak jiran sebelah rumah tu janda pula atas mari. Mu puji pelik-pelik ni pasal apa? Rupanya ada masalah dua tu dah. Dia pergi puji tak kena orang. Kita boleh ingat juga. Nak puji tanya tu, ni kuih siapa buat ni? Tanya anak. Umi buat ke tak ni? Umi tu baru sudah keluar daripada furun. Puji. Siapa dia mari? Orang ketuk itu tak dia mengata. Jangan cari pasal. Baik. Yang kita nak ambilnya kata-kata sahabat ni bahawa
suami ni bila dia minum air dengan isteri dia, dia tengok ke muka bini, oh dia kata telah bertambah kecantikan awak 70 kali ganda lagi cantik. Masya Allah tabarakallah. Air berapa dia minum wallahu alam. Oh kalau kita boleh buat keluar air menambah kecantikan, rasa laku molek dah. Oh laku lah air kita. Kata di Abu Umamah, ni semua ni kata-kata sahabat. Qala Abu Umar radhiyallahu anhu, orang duduk dalam syurga, dia duduk relax ini, dia pun teringat nak minum air apa. Oh, aku atas dunia dulu suka minum air tu, tak? Air kelapa, air tebu. Mari selalu. So, mari. Dia punya ibrik tu mana ceret. Bekas air tu mari depan dia, ambil nak banyak mana. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah sana anak ulang lagi kata-kata kita daripada beberapa hari. Kita kata kita jangan duk mikir nak pergi makan apa dalam syurga, nak minum apa. Yang kita fikir sekarang ni, bagaimana kita nak sampai ke syurga. Hak tu kena fikir. Uyunul jannah. Mata air daripada syurga ni macam mana mata air dia? Tanda tuan-tuan. Berapa dah? 6 dah ni. Min tamamil jamal fil jannah, di antara kesempurnaan comelnya dalam syurga itu, Allah Ta'ala jadikan dia sungai dan mata air yang mengalir keluar daripada berbagai-bagai sudut. Comel kita ni. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hijr ayat 45, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa duduk dalam syurga dan mata-mata air yang mengalir. Allah comel. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Quran tentang al-uyun, mata air. Sebab apa dia sebut? Sebab manusia ni dengan air suka sangat. Allahu Akbar. Sekali orang jumpa tempat air terjun sikit, ni lata apa nama tu. Jadi anak-anak ajak pergi. Anak pergi. Nak parking kereta pun tak ada. Weh, kata macam orang darat tak aja jumpa air buat kita ni. Pasal tu kalau kita boleh buat air terjun tempat kita ni, ramai orang mari. Ini suka yang atas dunia ni boleh tengok air terjun ni. Lata dia panggil ni. Oh comel. Maka dalam Quran banyak kali Allah Ta'ala sebut cerita ni. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Tengok. Tadi dalam surah Al-Hijr ni, dalam surah Az-Zariyat sebut pula ayat 15. Masya Allah. Menunjukkan bahawa manusia ni suka pada air. Yang keenam, yang ketujuhnya ain as-salsabil. Salsabili ainan fiha tusamma salsabila. Salsabil itu maknanya ambil daripada air yang mengalir cantik. Sehingga dia dikatakan dalam tajuk akan datang kita tengok macam mana bentuk gambaran sungai syurga. Macam mana? Anharul jannah. Sungai-sungai dalam syurga. Dalam syurga terdapat sungai-sungai yang banyak. Allah Ta'ala sebut sifatnya sungai. Anhar. Biasa sebut jannatin wa anhar. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawah sehingga sana dia tu sungai-sungai. Pasal apa dia sebut? Sebab sungai ni yang pertama kita tengok pun suka. Oh cantik air, tambah-tambah air jernih, air bersih pula dah. Kalau duk main air keruh apa kita ni tak apa nak jadi suka, kan? Air pun bersih kita boleh minum. Allah, hati pun gembira. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Banyaklah. Banyak lagi ayat-ayat lain dalam surah Ali Imran 15. Kemudian dia bukan sangat mengalir ke bawah. Kok dalam bilik kita tu ada air lagi. Jalan. Macam mana? Kita ni suka ke buat apa ni air dalam rumah tu. Pera ikan, macam-macam cerita. Maka dia panggil ma'in maskub wa ma'in maskub. Air yang dituang itu air anharun tajri. Dengar. Standar dalam surah Al-Waqi'ah yang kita duk baca, wa ma'in maskub, air yang mengalir. Macam mana? Dalam tafsir kata anharun tajri fi ghairi ukhdud. Sungai mengalir tak ada tebing. Macam mana? Maknanya di atas rumah gini, sungai lalu kat ni. Air tu jalan comel. Tak payah, tidak kata ada tebing, ada air.
Ini dalam syurga yang mikir dalam rumah kita. Kalau kita cuah air dalam rumah kita, banjir habis jawab dia. Dah. Dalam syurga ni air tak ada pagi. Macam mana? Air itu dia berjalan lagi tu. Syurga kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Sungai kita. Berapa kau jenis sungai? Tanda. Tuan-tuan yang nak tadabbur ayat Quran, tanda dalam surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 15. Tanda dia, surah Muhammad ayat 15. Allah Ta'ala sebut, Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Bandingan surga bagi orang yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Tanda. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Dalamnya ada air, ada sungai yang mengalir. Min ghairi asin, tak berubah, tak ada berubah. Tidak kata ada lumuk, ada lama-lama air lah, air comel sentiasa. Min ghairi asin, mana air dia tak berubah, rasanya bau tak berubah. Satu, tanda. Ini sungai pertama, airnya tak berubah. Sebab manusia ni kalau kayak kita ni kalau air lama-lama, dia berubah kan. Yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Yang kedua, air susu, sungai dari susu yang tak berubah. Mana kalau susu kita ni tak 2 hari, masa perak, masa jadi kan? Masa menjadi sakit perut minum. Air susu syurga tak berubah, susu tidak mengalir. Itu nak minum ambil. Tak saya minum tengok. Yang ketiga, wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin. Sungai daripada arak yang lazat untuk para peminumnya, bukan mabuk. Tidak kata. Tempat atas dunia ni, dia kata lazat sebenarnya mabuk. Penipala tahu mana tak? Ada setengah orang kita, kedai orang minum arak, keluar pakai buka seluar kecil situ ya buat dia tu. Tak tahu malu, tak tahu apa. Jadi kau budak-budak. Kan? Pegawai-pegawai besar tertentu. Kita tak sebutlah nama pakaknya marah dia mah. Kalau di mes dia tu, pegawai dia panggil ni, tempat-tempat dia minum, keluar kok jatuh dalam pagi, ada macam-macam. Terpaksa kena usul, wanita atas kereta, pergi atas rumah dia. Ini mabuk ni. Dalam surga lah, khamril lazzatil syaribin. Yang keempat, wa anharum min asalim musaffa. Sungai daripada madu yang suci, bersih. Madu kita ni macam-macam. Ada abuk dia, ada rumah dia, ada macam-macam, ada kena tapi. Madu dalam surga ni tak ada tapi tau. Dia musaffa, maknanya sudah bersih, murni dia tu. Allahu Akbar. Ada 4 sungai. Jadi kita tak banyak lagi lah, panjang lagi ayat tuan-tuan tengok dalam surah Muhammad ayat 15. Kalau tengok buah-buah ada, kita dah bincang dalam siri yang lepas. Ini sungai. Timbul lagi soalan, wa min aina tatafajjarul anhar. Sungai itu ambil daripada mana? Sungai syurga atau mari mana dia punya punca? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, inna fil jannati mi'atu darajah. Dalam syurga ni ada 100 darjat, 100 tingkatan. Kita dah bicara dalam siri yang lepas. Anda tak nak ulang lagi. Cuma Nabi kata, wa minhu, kemudian syurga yang paling tinggi namanya syurga Al-Firdaus. Syurga Firdaus ni paling tinggi sekali. Fauqahu, di atas dia tu Arsyur Rahman, Arash Allah Ta'ala. Wa minhu tatafajjaru anharul jannah. Mana daripada sinilah terbitnya mata air syurga tu, mari daripada situ dia punya sumber air. Masya Allah, tinggi darjat. Baik, dalam dunia ni ada 4 sungai, sumber dia mari daripada syurga. Asalnya lah. Tapi sekarang ini sudah jadi air biasa dah lah. Takut kita nak mandi situ jadi syurga juga, tak jadi dah. Cuma perbahasan panjang para ulama, anda baca ya. Bayanan Nabi SAW telah sebut, hadis ini sahih dalam Muslim, anna anharam fid dunya, sungai dalam dunia ini asalnya sungai daripada syurga. Min anharil jannah. Nama dia Sayhan. Satu, Sayhan ni duduk mana Sayhan, dia kata duduk di Biladil Armenia. Fujaihan. Dan ni kita tak apa kenal, duduk di Armenia ni, duduk sana. Kemudian Al-Furat. Sungai Furat ni tahu kita. Duduk di Syam, duduk di Iraq. Dia panjang jalan. Iraq, Syam tu dia mungkin
Itu dia panggil Sungai Furat. Sungai Furat ni panjang tuan-tuan. Dia kata Tulu Al-Furat 2.700 km. Panjang sungai ni. 2.700 km. Masya Allah. Ana sampai dah ke Sungai Furat ni waktu pergi melawat adik-adik belajar di Syria dulu. Tahun 93. Pergi dengan Ustaz Abdul Latif. Kita berjalan keluar daripada Syria, daripada Syam, nak pergi ke Raqqah. Raqqah ni dipanggil tempat ada satu kawasan sejarah. Katanya kubur Uwais Al-Qarni ada situ. Dan lain-lain sahabat yang kita nak, bukan cakap nak ziarah kubur, kita nak pergi tengok tempat sejarah. Jalan-jalan tak jumpa nasi. Driver kereta kata, kita akan pergi makan ikan bakar di Sungai Furat. Oh, segar kita bunyi ikan bakar ni. Gigi ikan bakar tu cicah roti juga. 3 hari tak jumpa nasi. Ni. Panjang Sungai Furat ni 2.700 km. Satu lagi sungai yang paling panjang nama dia An-Nil. Sungai Nil ni duduk mana? Kita kata duduk Mesir. Bukan duduk di Mesir. Mesir tu laluan dia. Tengok ni. An-Nil atwaru nahrim fil alam. Sungai yang paling panjang dalam dunia ini, panjang dia 6.700 km. Hei, mari daripada Daulah Burundi, negara Burundi, Rwanda, sampai kepada delta Mesir. Dia lalu ke negara Afrika, Kongo, Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Sudan, Ethiopia, sampai ke Mesir. 6.700 km. Masya Allah. Yang penting bagi kitanya, sungai-sungai ni besar-besar belakang ni. 2 sungai kita sampai dah. Sihan dengan Jihan tu tak sampai lagi. InsyaAllah kalau ada peluang kita pergi. Kan? Baiklah para jemaah sekalian. Timbul soalan, macam mana sungai syurga jadi sungai kita ni? Sungai ni adalah apa ni, banyak kotor-kotor, orang campur sampah macam-macam dalam tu. Jawab dia, sungai ni asalnya dalam syurga. Sebagaimana banyak asal-asal air kita ni mari daripada air hujan, al-matar kan, mari daripada langit. Kemudian bila turun, dia pun jadi buhairat, jadi sungai biasalah sekarang ni. Cuma Nabi kata asal dia tu mari daripada syurga. Allahu Akbar. Baiklah. Hak dalam syurga betul apa? Nama dia A'zamu Anhar Jannah Al-Kautsar. Nama dia Al-Kautsar. Jadi mengikut para ulama hadis, dia kata inna a'tainakal kautsar. Kami beri kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, maknanya pemberian yang banyak, anugerah yang banyak. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman ana tafsir surah Al-Kautsar. Dalam itu kita panjang hurai. Nak cerita di sininya, Nabi kita di akhirat esok ada dua sungai. Satu dia panggil haud, kolam. Kolam dia duduk mana? Duduk di mahsyar. Nah ni kita tengok berlarak, letih, penat semua. Bila sampai di kolam Nabi boleh minum air. Kata kalau hadis, siapa dia minum, dia tidak akan dahaga lagi di mahsyar sehingga masuk dalam syurga. InsyaAllah. Satu lagi, wa ammal kautsar, adapun kolam Kautsar ataupun Nahrul Kautsar, maka dia dalam syurga itu sendiri, dia tepat dianya. Hak ni belum masuk. Nama dia Al-Haud. Nama dia Al-Haud. Ada yang mengatakan dua tu bersambung. Maknanya Kautsar ni sumber air yang dituang ke dalam kolam Haud Nabi di mahsyar. Dua-dua tu duduk situ belakanglah. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kolam Nabi itu, macam mana dia punya tebing dia macam mana? Dalam hadis ni kata hafatahu qibabul lu'lil mujawwaf. Tebing dia tu daripada lu'lu', koral ni apa bagi? Mutiara. Daripada mutiara tebing dia tu. Bukan ada main semi-semi mozaik apa kita ni sekali tijak pecah. Tak. Mutiara dia punya tebing. Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni dikeluar oleh Imam Bukhari, Nabi kata bainana ana asinu fil jannah. Kan nama Nabi kita dibawa masuk dalam syurga. Dia tengah berjalan dalam syurga, tiba-tiba aku tengok sungai. Comel. Tebing dia al-lu'lu'. Ni mutiara tadi. Mutiara yang mujawwah, kosong. Maknanya semua mutiara di situ. Qultu ya Jibril, ma hadza? Jibril, apa ni? Comel ni. Qala hadzal kautsar allazi a'taka Allah. Inilah kolam Kautsar. Allah Taala beri kebetulan. Inna a'tainakal kautsar. Masya-Allah. Summa daraba bihi ila tinihi. Nabi pun tak tangan dia nak rasa tanah dia. Fastakhraja miskan. Allahu Akbar. Tanah dia tengok
kasturi dia punya tanah. Bukannya main pasir lekat kaki kena basuh semula, tak ada. Masya Allah, tabarakallah. Dan sungai ini pula berjalan dalam hadis lain Nabi sebut Al-Kautsaru nahrun fil jannah. Kausar itu salah satu daripada sungai dalam syurga, dua tebingnya daripada emas, majrahu, tempat air lalu air ni, parit ni. Kalau kita kan macam longkang lah. Nah, lalu air ni alal yaquti wadur, di atas permata yakut. Oi, comel, masya-Allah, tabarakallah. Wa turbatuhu, bumi dia, tanah dia tu lebih harum daripada kasturi, airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada salji. Jangan duk mikir duk main madu kuat teh. Kan main kecil manis ke? Mana ada doktor kecil manis di syurga, tak ada hospital, saudara. Negeri yang tidak ada hospital, negeri yang tidak ada tandas, mana? Syurga. Pak kita ni tandas ada, hospital ada. Dia dua tu sinonim lah. Nah, kalau tak ada tandas, apa hospital kita? Wih. Fil kausari tuyurun. Airnya comel. Lepas tu di tepi kausar ni pula ada burung-burung, cantik burung dia ni. Burung apa ni? Dia kata burung ni a'naquha ka'ana'il juzur. Tengkok dia panjang macam tengkok unta. Burung apa? Kasawari, burung unta. Burung unta. Kau ansa. Ansa tak panggil burung tak? Kasawari tu besar mana? Apa orang panggil burung dia? Dia tak panggil burung kan? Burung kasawari. Kalau orang pergi haji, siapa dia tangkap kasawari, dia kena bayar kafarah dia dengan 9 unta seekor. Betul. Maknanya dia kata anak tengkok dia tu macam tengkok unta. Allah kata dia Umar, inna hazila na'imatun. Umar kata, sedapnya, masya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu akalatuha an'amu minha. Nabi kata, mu tengok segala sedap, kalau makan lagi sedap. Masya-Allah. Hadis ini dikeluar oleh Imam At-Tirmizi. Itulah gambaran-gambaran yang kita boleh gambarkan tentang sungai-sungai dan kolam dalam syurga. Maknanya tak puas hati kita dah. Tengok sungai tak ada buru, senyap, tak jomel. Dia kena ada buru di situ. Ada ikan pula duduk melompat. Allah, barulah kita panggil ceria. Baik, kita berpindah kepada aniyatul jannah. Bekas-bekas. Pinggan dianya, gelah dianya. Macam mana pula dalam syurga ni? Duk main pinggan polystyrene lagi kah? Kita hari ni dulu kalau orang beli pinggan ni beli hok mahal tak? Siapa kau berpusaka-pusaka nah. Ni pinggan hok nenek dulu ni boleh ke mak kita. Mak mati boleh kita pula. Kalau kita mati anak, maknanya 4 tapis 5 lapis dia punya pinggan. Berharganya. Zaman kita lah ni tak ada tapis. Dia panggil polystyrene. Tak ada habis makan buat dah. Nak ambil lain pula. Mewahnya dia. Dalam syurga ni macam mana dia punya gambaran, dia punya aliyah. Allahu Akbar. Nama pinggan tapi macam bukan pakai pinggan kita ni, kan? Nama gelah dia tu abarik. Dia punya cerek, teko ada belaka. Maka dia punya mari daripada emas, mari daripada perak, mari daripada hak Nabi tak benar. Nabi kata mu jangan makan apa ni dari pinggan ataupun perak, emas dengan perak di atas dunia, sebab siapa dia makan dalam bekas ni tak akan makan di akhirat. Mana neraka kau itu. Nauzubillah. Bila kita nak makan, kena ambil dalam mari kau pinggan. Bangun, ambil dalam almari pinggan ni. La, tak perlu. Tengok dalam surah Az-Zukhruf, yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab. Allah. Yutaf, dibawa pinggan-pinggannya, gelah-gelahnya dibawa, wa fiha ma tashtahil anfus wa talazzul ayun. Dalam pinggan ni apa yang nafsu nak makan apa, mari lalu. Mata nak tengok apa? Nak tengok hiasan apa ni? Kalau kita dengar hikayat 3 rasa kan. Kita dah bicara baru ni dalam menu dalam syurga, nama sama tapi kalau mari kali yang kedua dia tak mari, terasa tak sama. Kalau kita agak ikan, pak kita berapa jenis rasa ada. Ni orang restoran dia tahu tak? Ikan bakar, ikan goreng. Goreng berapa puluh jenis? Goreng kunyit, goreng jenis sambal, steam, 3 rasa. Dalam syurga, setiap kali kita minta menu, dia mari
Benda sama, minta burung kita kata. Tapi sekarang ni burung panggang. Hak ni burung bakar, hak ni BBQ, tak sama. Yang pentingnya bekas-bekas kita tak payah kita bangun ambil, yutafu. Pelayan-pelayan awak mari. Pelayan ni macam bintang yang gemerlapan kan. Ramai sekali dia punya pelayan mari duduk bawa makan-makan kita. Jangan ada bimbang tuan-tuan. Lalu ni kita bimbang takut tak masuk tak sampai ke surga atau bimbang kita. Maka bekas-bekas ni cantik sekali. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Allah. Dibawanya bekas-bekas daripada perak, wa akwabin kanat qawarir min fiddatin. Masya-Allah. Yang peliknya qawarir, bekas dia tu daripada perak tapi nampak isi dalam. Kalau perak pak kita ni putih tak nampak, betul tak? Hak nampak ni gelas kaca, kristal nampak, tapi perak dia isi dalam boleh nampak. Macam mana? Kita masuk dalam syurga baru nampak. Cerita sini tak nampak apa ni. Peliknya. Jenis dia macam mana jenis dia? Ada kalanya sekali dia mari gelas, ada mari teko, mari cerek, yang pentingnya berbagai-bagai lah. Dalam syurga tu ada kaksin. Kalau kaks mana gelas kaki kecil. Kalau kata ibrik macam cerek tu. Teko dia panggil. Hak ada muncung tu. Ibrik. Dan apakah jenis bahan material pinggan makuk kita tu bekas kita mari pada Allah Ta'ala sebut emas dengan perak dan lain-lain lagi. Masya Allah dalam hadis yang jelas. Para jemaah sekalian, maka Nabi kita kata alladhi yashrabu fi ina'il fiddati. Siapa dia minum dalam bekas yang dibuat daripada perak di dunia, laki-laki ke perempuan, innama yujarjiru fi batnihi. Sesungguhnya dia duduk goyang dalam perut dia tu neraka jahanam. Jangan dimakan, jangan guna bekas. Emas dengan perak tak boleh guna. Laki-laki dan perempuan dua-dua sekali. Orang perempuan boleh pakai gelas mah, pakai gelas tak apa, makan tak boleh. Kena ingat tu, berbeza. Kita berpindah pula kepada libas ahli jannah. Pakaian ahli syurga ni macam mana pula pakaian dia? Dia pakai baju seperti kita ke pakai baju lagi mana? Kan? Al-libasu zinatun. Pakaian itu perhiasan. Dan menutup aurat, kecantikan. Pasal itulah kita pakai baju pun macam-macam ada. Macam-macam warna kita pakai. Berapa lapis kita pakai, macam-macam ada. Poket ni, poket depan, poket belakang, ada macam-macam, ada belakang. Nak kata apa? Itu menunjukkan kecantikan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraq mutaqabilin. Allahu Akbar. Dia kata apa ni? Orang-orang yang bertakwa dalam syurga esok, dalam keadaan aman, tenang, dalam syurga-syurga dengan mata-mata air yang terpancar, pakaian mereka sundus. Apa dia sundus? Sundus ni kain sutera yang lembut. Orang pakai dalam, kena kulit tu, senyap sedap. Wa istabrak, kain sutera hak kasar sikit orang pakai untuk baju di luar. Tu apa begini? Macam-macam lah, kan? Maka Nabi kita larang. Nabi kata ada hadis, siapa dia pakai, orang laki-laki yang pakai sutera di baj di atas dunia dulu, dia tak akan pakai di akhirat esok. Tapi orang perempuan tak apa pakai sutera, silakan. Dia banyak orang perempuan yang boleh pakai atas dunia ni. Dia orang perempuan boleh pakai emas, kan? Emas ni bukan emas topi ni. Emas ni boleh pakai orang perempuan. Laki-laki tak boleh. Satu benar dia. Sutera orang perempuan boleh pakai. Laki-laki tak boleh. Orang perempuan boleh, bukan boleh tak semaya. Tak berdosa. Kalau semaya berdosa. Laki-laki ada? Tak ada. Tapi begitulah orang perempuan ni. Dia banyak hak dia boleh, tapi hak laki-laki boleh, dia tak sibui. Gapa dia laki-laki boleh? Dengar sikit. Dengar apa? Tak apa nak berani jawab ni lemah. Nak jawab pun tak berani. Sah nak boleh tak? Patut orang perempuan, Allah banyak dah hak tu hawi kita. Dia cik abang kita hak ni yang boleh tambah. Tak kupik juga nak kata tunggu syurga lah weh. Tak sedap mikir. Nanti kita sebut lepas ni berapa bilangnya seorang-seorang isteri dalam syurga insya-Allah.
Baiklah para jemaah sekalian, pakaian dia macam-macam ada pakaian. Nau'u setiap, jenis pakaian dia sundus, istibrak, harir, semua tu nama-nama sutra. Tak main dua kai-kai benda kapah hok kasar-kasar ni. Zalih dah tu. Nah, akhir sekali hok kita pakai benda kai hok kasar ni, kai kapan? Nah, insya-Allah. Allahu akbar. Cantiknya pakaian dia tu mahal harga. Satu hari saat ni dia naik, orang nampak betis dia kecil. Seorang sahabat ni betis kecil. Sahabat suka tengok, kecilnya betis. Nabi kata apa? Bukan. Hak tu hak cerita keberatan dia. Hak ni cerita lain pula ni. Cerita ada orang bagi sehelai sutra kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pakat tengok, oi, comelnya sutra. Nabi kata, "Mu tengok comel? Comel kain ni?" Qalu na'am, ya comel Rasulullah. Nabi kata apa? La manadilu sa'din fil jannah. Sapu tangan orang ahli syurga tu lebih baik daripada isi kandungan dunia dengan isi kandungan. Bukan sekat kain selah, dengan isi kandungan ni baik dia lagi. Allahu akbar. Sa'ad bin Mu'az yang syahid dalam Ma'rakatul Al-Khandaq, dalam peperangan Parit. Pakaian ahli syurga la tubla, tak lusuh. Comel baju dia tu gosok semua comel. Tak ada main kedut-kedut apa kita ni. Gua nak kedut baju ustaz, Zuhud. Zuhud apa dia malah gosok kan. Ahli syurga tak ada main zuhud dia comel baju dia. Allah. Dia kata man yadkhul jannah yan'am wala yab'as. Siapa masuk syurga penuh nikmat, tak ada susah hati, tak ada. Serabut perut tak ada. Masa-masa muka tak ada, senyum. La tabla siyabuh. Pakai dia tak rusak, tak lusuh, wala yafna syababuhu, dan umur muda dia tak akan tua. Berapa umur ahli syurga? Berapa? 33 tahun. Mana hak 33 sini? Ada hak 33 kali 3 tak? 90 tahun ada. 30 sebaya semua 33 tahun. Comel 33 ni. Aja klik tengok dalam album gambar waktu 33 tahun dulu. Oh, dia kata boh dia jetak masa tu dak. Oh, jangan main. Jatuh cicak mampu. 33 ni maknanya dia panggil umur hayawiyah, umur aktif, nasyat. Allah Taala kata la yafna, tak naik 34 tahun depan. Sebab apa? Sebab dalam syurga tak ada matahari duk musim setahun tak ada. Tak boleh belah sehari jadi dalam syurga, tak ada. Apa ni? Sebab dia tak ada tahu, tak musim, tahu tahun berapa. Baiklah para jemaah sekalian, yang terakhir kita boleh tengok iaitulah furushul jannah, kapek hamparan dalam syurga tu besar mana. Ahli syurga ni pakaian dia besar, comel, makannya apa sedap, minumnya apa lazat, masya-Allah tabarakallah. Mereka aman lagi daripada mati, tak ada mati, tak mikir kita ni. Ni kita yang asyik-asyik duk fikir, kejap-kejap pergi cari vitamin, nak pergi cari ubat. Guna jogging kuat tu takut mati. Kadang-kadang mati juga jogging pun. Nak kata apa? Yang pentingnya mati tu bagetah. Dia mari terkejut. Tak boleh nak kata apa. Orang ahli suka pun mati. Ahli tidur banyak pun mati belakang. Cuma nak tengok hamparan permaidani dia macam mana. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah, wa furushim marfu'ah. Hamparan-hamparan mereka yang tebal. Marfu'ah, tebal dia punya hamparan tu. Macam mana? Kata di ulama tafsir, irtifa'uha kama bainas sama'i wal ard. Tebal dia tu macam langit dengan bumi ni. Luah comelnya. 500 tahun perjalanan ni. Wallahu a'lam macam mana. Itu dalam syurga. Tak sedut mikir. Kita mikir nak pergi syurga ya. Kan? Dan lembutnya hamparan, dia kata lembut sangat-sangat. Ada pada Abdullah Mas'ud, dia tafsir ayat Quran, muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Muttaqiin, mereka duduk bersandar, duduk menyengging bahasa Kelantan nak kata apa? Relax lah atas hamparan dia tu. Batainuha min istabraq. Batain maknanya dalam dia tu daripada sutra,
Qala surah Ar-Rahman ayat 54 kata di Ibnu Mas'ud, ukhbirtum bil bata'in fa kaifa biz zahair. Dalam dia tu lembut, hak atas tu lagilah lembut. Masya-Allah, tabarakallah. Allah SWT bagi pada kita nikmat-nikmat yang besar. Jadi kita dah bincang daripada bekasnya, daripada minumannya, bekahnya, sumber airnya, sungai-sungainya, dan juga pakaian ahli syurga. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Atfal al-mu'min, anak-anak orang mukmin yang mati kecil duduk mana? Dalam syurga tu. Kemudian berapa kebilangan ahli syurga, dan berapa peratus ahli syurga itu untuk diperuntukkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan bincang dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.